أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقربتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, hadirin hadirat, mudah-mudahan dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah tidak pernah jemu-jemu menjemput tuan-tuan untuk datang ke rumahnya. Kalau kita dijemput oleh orang besar, kalau dijemput oleh raja-raja, kalau dijemput oleh sultan dengan guna kad kuning dia tu, tiap-tiap hari kalau ronda dengan motor tu, kita akan bawa kad tu nak tunjuk ke orang, aku ni jemputan raja. Walahan jemput minuter bukannya apa pun, tapi seronoknya sebab kita ni jadi tetamu di raja ataupun tetamu kerajaan. Maka ini yang jemput kita ini ialah raja bagi segala raja. Bukan setakat kad kuning yang dia bagi, semua kad ada kat dia. Jadi kalau kita tak ucap alhamdulillah, syukur, sangat-sangat rugi ya. Sebab dia yang jemput kita. Di antara ribuan orang yang ada sekitar kita ni, kita lah yang dijemput, selalu kita dijemput. Dan bila dijemput, kita tidak pernah menolak jemputan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kalau raja-raja jemput kita, kita tak akan tolak. Hanya orang yang tak berapa waras dan mungkin dia tak boleh nak pergi betul, maksudnya ada urusan yang amat besar sangat, barulah dia tak pergi. Kalau tidak, dia akan tolak semua program lain. Program nak pergi mancing dengan kawan-kawan, nak keluar bersia-sia dengan anak cuti sekolah pun dia akan tolak. Sebab apa? Sebab ada jemputan diraja pada malam ni, abah kena pergi minum teh dengan di istana. Walha raja dengan kita jauh, ada 30,000 orang dia ajak. Raja tu duduk di singgahsana jauh tu, kita duduk bawah ni je. Tapi seronoknya kita sebab kita di antara tetamu di raja yang dijemput walaupun duduk jauh. Maka Allah jemput kita untuk datang ke rumah dia, maka amat rugilah bagi orang yang menolak akan jemputan Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu. Jadi syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia jemput dan dia bagi lorongan kepada kita untuk sampai. Ada orang yang mendapat hidayah tapi tidak ada, orang yang mendapat hidayah tapi tak ada taufik. Dan ada orang yang ada hidayah tapi tak ada taufik. Macam mana? Hidayah ini petunjuk. Dia bagi tahu jalan nak pergi ke Kuala Lumpur yang tak jam kali ikut Wih ni ialah ikut Sungai Besi sebagai contoh, ataupun ikut jalan Mac, highway Mac sebagai contoh. Selagi kita tak sampai kepada destinasi, kita tidak ada taufik, tidak ada dorongan dan bimbingan hingga kita sampai ke destinasi. Ramai orang tahu kelebihan sembahyang Jumaat. Selagi dia tak sampai di surau masjid untuk berjemaah, dia belum dapat taufik. Dia hanya dapat hidayah. Kena faham tu?
Hidayah ada ramai orang tahu lah, dia tahu. Hidayah itu petunjuk. Tapi taufik ni wafaq. Kehendak Allah Subhanahu Taala dengan hidayah dia tu tepat. Mana orang ini dapat bimbingan sehingga sampai ke destinasi. Itu nak maknanya taufik. Hidayah ni maklumat, dia tahu dapat petunjuk. Oh, petunjuk ada tapi tak sampai ke destinasi. Maka kita yang berada di rumah Allah ini dah ada hidayah dan dia ada taufik. Maka jagalah baik-baik hidayah dan juga taufik Allah Subhanahu wa taala. Takut nanti kita tak ada taufik, ada hidayah tapi tak ada taufik. Allah bagi tahu sembahyang tarawih pada tahun ni akan dibuat di surau kita dengan kadarnya ikut keluasan surau atau masjid dengan penjarakan 1 hingga 1.5 meter. Tapi kita tak berebut untuk datang. Maka kita tidak ada taufik. Hidayah ada, taufik belum. Maka mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa ada taufik dan hidayah Allah. Sentiasa ada hidayah dan juga taufik Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat petunjuk dan dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dia macam didikan, bimbingan. Macam kita bela anak kita lah. Kita bela anak kita. Ada orang yang bela anak, ada orang yang pelihara anak, ada orang yang didik anak. Dia berbeza. Nak bela anak, nak pelihara anak, tak ada masalah. Ada duit, bagi makan, minum, tempat tidur, selesai. Tapi nak mendidik anak bukan begitu. Ada duit belum tentu dapat didikan. Belum tentu. Seorang yang mendidik anak, apabila dia suruh anaknya makan dengan tangan kanan, maka dia juga kena makan dengan tangan kanan. Kalau dia suruh anaknya memakai jubah untuk sembahyang, maka dia kena pakai jubah. Itu dia mendidik. Kalau nak bela, senang aja, bagi makan, kenyang, tidur, bangun. Ramai orang yang bela anak, ada pelihara anak dia, tapi didik tak ada. Dia suruh anak dia baca Quran, tapi mak ayah baca WhatsApp. Suruh anak baca Iqra, tapi mak ayah duk tengok TV. Tak jadi. Itu bukan didikan. Kalau kita suruh anak kita baca Quran, kita sekurang-kurang kena pegang Quran. Sekurang-kurang. Tak boleh. Kita larang anak kita isap rokok, tapi kita sendiri isap rokok berkepul-kepul depan anak. Tak jadi. Ataupun mungkin kita suruh anak pergi beli rokok, beli mancis dan sebagainya. Tak jadi. Itu bukan didikan, itu peliharaan. Kena beza lah. Jadi kita sekarang ni, kita duk belajar untuk mendidik hati. Bukan kita nak ilmu yang banyak, bukan. Tapi nak didik hati, jiwa dan perasaan. Kerana itu yang dibina oleh Nabi SAW, sehingga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sanggup mati kerana Nabi. Kerana Nabi ambil hati mereka. Seorang yang diambil hati mereka, dia akan sanggup segala-galanya. Sanggup tinggal keluarga, ikutkan kekasihnya. Walau belah-belah tahun, puluhan tahun mak ayah jaga dia. Tapi oleh kerana dijaga hati itu oleh kekasih dia, maka dia sanggup tinggalkan keluarga, ikut kekasih. Bukan sebab mandram, bukan sebab minyak dagu, bukan. Tapi sebab hati telah terpaut. Kalaulah dengan minyak dagu sekalipun, maknanya sebab hati juga. Mana kerana hatilah manusia itu sanggup segala-galanya. Sanggup berpanas-panasan tengok bola. Sanggup berjaga malam 2-3 pagi nak tengok bola. Kerana apa? Kerana hati itu telah terpikat dengan bola. Seronok kalau boleh tengok Mak Saleh main bola. Itu sebenarnya. Jadi kita nak belajar kitab ini namanya Mukasyafatul Qulub. Kitab penenang bagi jiwa, bagi perasaan. Maknanya ini kitab yang membicarakan masalah hati manusia. Hati kita. Sebab kita ni kadang-kadang bagus, kadang-kadang malah. Tapi banyak malah daripada baik. Jadi Imam Ghazali dalam karangan dia ni, bagaimana nak membina hati, mendidik jiwa. Kan hati nafsu kita ni, dia ada 7 peringkat nafsu kan. Nafsu kita ni ada ammarah, ada lawama, ada mulhama, ada mutmainnah, ada radiyah, mardiyah, kamilah. Itu susunan nafsu manusia dalam diri kita. Sebab dalam kitab ni juga akan menceritakan nanti
manusia itu tatarakabu, tersusun daripada al-aqlu wan nafs. Manusia itu ada akal dan juga ada nafsu. Maka nafsu tadilah ammarah. Ammarah tu bukan nafsu marah kat orang, tidak. Ammarah ni semuanya jahat. Tak ada yang baik dalam hidup dia, jahat je. Yang ni nafsu orang kafir. Dia tak ada baik. Oh, kita kata dia baik ustaz, dia sedekah. Oh, dia sedekah, dia baik ustaz, jumpa sekali-sekala dia belanja saya makan musaking. Oh, baik dia ustaz. Walaupun dia kafir, tapi dia baik ustaz. Kalau dia tak kenal Allah, tak secerita baik Baik tak baik ni apabila Allah reda dengan kita, baiklah dia. Kalau Allah tak reda, tidak kira baik. Kita pakai cantik pakaian kita, kawan-kawan kita kata Allah segok engkau pakai cantik betul pakaian kau, tapi pakaian curi, Allah reda ke tak? Allah tak reda. Perempuan pakai cantik gincu, Allah kening tarik kau ni, oi comelnya, baik make up sana sini, kawan-kawan semua puji. Adakah Allah reda? Allah tak reda. Sebab dia tabarrujal jahiliyatil ula. Kerana dia berhias seperti hiasan orang jahilah dahulu. Allah tak reda. Walaupun cantik pada pandangan manusia. Kita kata, oh dia tu bagus, dia tu belanja, kita baik, betul dia tu. Tapi Allah tak reda. Kalau Allah tak reda, Allah tak kata baik, maka tak baik dia. Baiknya suatu benda itu bila Allah kata baik. Kalau Allah kata tak baik, jangan harap nak baik. Jadi apa hak kita buat ni, biarlah Allah reda dan baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tu hak kita nak Jadi kita ni nak membahaskan mengenai bicara hati kita. Baik. Maka dalam bab yang pertama hak kita ustaz ada ni kita Arab. Kita Arab dan telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu Rumi yang tebal ni. Tapi semua ni Rumi, Rumi. Penenang bagi jiwa, pengubatan dan rawatan oleh Imam Al-Ghazali, Mukasyafatil Qulub. Ni Rumi. Jadi naskah ustaznya naskah Arab. Ni ori. Tak nampak tulisan lah. Dalam tu kira hacu lebu. Kita tak lama. Tak ada nak buat semula, nak buat juga nak kita obok lain ataupun nak cetak semula. Tulisan dia ni tulisan. Mukasyafatil Qulub ni. Ni tulisan dia. Kulit dia tak ada dah. Masa beli di Ma'raq kitab dulu pun ada sebiji ni je. Kitab asal dia, Jadi kita akan tengok dalam bab yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyahu bi'ilmihi bi'ulumihi fid darain summa amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-babul awwalu fi bayanil khauf. Bab yang pertama pada membicarakan mengenai takut. Takut Bab yang pertama nak bicarakan mengenai khauf, takut. Ia bermula dengan saya tak baca mukaddimah dia tu sebab dia mula alhamdulillah asal tabik dan sebagainya. Ja'a fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang satu khabar. Khabar ni maknanya satu hadis, satu bicara daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahawa dia baginda bersabda, anna Allah taala khalaqa malikan lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib. Bila mana Allah menjadikan malakan ini malaikat. Allah jadikan malaikat lahu, bagi malaikat itu janahun, sayap, fil masyriq, di timur, dan satu sayap lagi di barat. Wa ra'sahu tahtal arash, manakala kepala dia pulaknya berada di bawah arash. Itu nak ceritanya besar dan kecilnya satu-satu malaikat. Timur dan barat dia punya sayap dia. Dia punya tinggi kepalanya pulaknya ialah sehingga kepada arash.
wa rijlahu tahtal ardus sabi'ah, manakala kakinya pula berada di dasar bumi yang ketujuh. Kaki dia duduk bawah sekali, kepala duduk atas sekali. Tinggi tak tinggi dia. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun, dan di atas badan malaikat itu sebanyak bilangan makhluk yang berada di bumi akan bulu pelepahnya. Sebab tu malaikat ni dia boleh terbang. Rupanya di atas sayap tu ada bulu pelepah. Jadi sak zum. Dia begitu. Fa iza shalla rajulun aw imra'atin min ummati alayya amarahu Allah Ta'ala bi an yanghamisa fi bahrin min nurin tahta al-arash fayanghamisu fihi thumma yakhruj fayanfud janahu fayaqtur min kulli rishatin qutrah fayakhruqu Allah Ta'ala min kulli khutratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka apabila seorang itu shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya, mana-mana lelaki ataupun perempuan yang berselawat kepadaku, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahu Allah Ta'ala bi an yanghamisa, Allah memerintahkan malaikat tadi an yanghamis, maknanya menenggelamkan sayapnya, janahu fil bahrin, di dalam lautan daripada cahaya di bawah arash. Lalu malaikat itu menenggelamkan sayapnya, kemudian mengeluarkan sayapnya, lalu dikebah. Yang fud ni maknanya dikebas-kebas sayapnya. Fayaqtur min kulli rishatin qutrah, maka keluarlah setiap daripada bulu pelepah malaikat itu akan titisan, ada titisan. Fayakhluqullah, maka Allah menjadikan daripada titisan itu malaikat yang lain pula. Bayangkan di atas tubuhnya daripada utara hingga selatan, timur dan barat, tinggi sampai ke arah kaki dalam bumi yang ketujuh. Di atas badannya penuh dengan sayap, dengan bulu, yang banyaknya bulu itu sebanyak makhluk yang berada di muka bumi. Banyak mana makhluk ada muka bumi, tak terhitung banyaknya. Lalu bila mana dimasukkan sayap dalam air, dalam bahru, dalam laut yang penuh dengan cahaya, lalu dikebah-kebah sayapnya, maka menitiklah daripada setiap sayap, daripada bulu pelepah itu akan titisan, dan setiap titisan itu dijadikan malaikat yang lain pula. Kerjanya ialah yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang sentiasa beristighfar kepada siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana tuan-tuan? Tidak terkira banyaknya. Banyak sangat. Siapa tak ada kira. Ni hadis yang pertama nak menceritakan mengenai khauf, rasa kebimbangan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak elok daripada itu, maka selawat selawat banyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia kekasih Allah. Bila kita selawat kat dia, kita ingat kat dia, maka sudah pasti dia, Allah Subhanahu wa taala, amat gembira, amat seronok, suka, sebab kita ingat kepada kekasih dia. Tuan-tuan, baik dengan bos dia pejabat, sebagai contoh. Baik dengan bos kita lelaki. Baik. Kalau kita baik pula dengan isteri dia, saya rasa lagi baik. Dia kan lagi baik. Contohnya datuk kat pejabat, kita baik dengan dia dah. Tapi kalau kita baik lagi dengan isteri dia, kalau cuti kita seminggu, dia jadi 2 minggu dia bagi. Kalau patut esok luluh, kemarin dulu dah luluh dah. Betul. Ini pengalaman. Bila datin tanya, Ustaz tak cuti ke? Ada datin, datuk tak luluh lagi cuti tu. Contoh. Malam kagak nak tidur. Ustaz kata nak cuti balik kampung. Tak luluh ke cuti dia tu? Biarlah balik apanya musim-musim Covid ni. Dah lah nak balik tengok mak ayah dia. Abang tak bagi ke cuti ke dia? Biarlah dulu bulan-bulan depan lah kat raya-raya. Alah abang pun berkira. Bagi je lah abang. Dia minta 3 hari tu, berilah seminggu, lama dia tak balik. Sungguh kalau kita baik dengan bini dia. Tapi cuba kita dengan bini dia,
Dengan isteri dia kita buat lawan dia. Habis ustaz nak cuti. Tak boleh bagi, jangan bagi. Jangan. Kemudian dia balik kat macam-macam alasan dari balik kampung, kejap MC, kejap pergi bala polis lah macam-macam lah. Jangan tak boleh. Sehari pun tak boleh bagi cuti Sebab apa? Sebab kita clash dengan isteri dia. Tu pengalaman hidup. Maka kalau kita baik sentiasa ingat kepada kekasihnya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti Allah akan kasih kepada kita kerana kita sayang kasih kepada kekasihnya. Tu kaedah dia. Maka kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pada hari kiamat, sampai sekarang sehingga kiamat, malaikat akan minta ampun untuk kita. Tapi selawat tu selawat betul-betul lah. Selawat sebagai tanda cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam erti katanya kita ikut sunnah Nabi semampu kita buat. Tu masuk selawat sini. Bukan sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak cukup dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak cukup. Hendaknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan kita buat sebagaimana Muhammad buat. Tu maksud dia. Maksud sehingga malaikat itu rasa malu untuk tidak minta ampun. Jadi malaikat, sebanyak malaikat di langit dan di bumi, dia akan sentiasa minta ampun bagi mereka yang berselawat dan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau agak-agak kita tak boleh nak beramal dengan sunnah kerana kekangan kita sendiri sakit, tak mampu dan sebagainya, biarlah kita ni masuk golongan orang yang sayang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mampu nak pakai jubah, malu nak pakai jubah, takut orang kata alim. Maka jubah yang ada kat rumah yang pergi umrah tahun lepas sebelum Covid, bagilah ke Tok Imam, Tok Bilal yang pakai datang ke masjid surau. Ataupun serban, kita malu nak pakai, bagilah ke orang yang pakai serban. Ataupun kita nak makan buah petola ataupun buah labu, kita tak boleh sebab ada penyakit angin, beli buah petola, buah labu, sedekah ke orang. Bagi. Lagi-lagi dekat dengan Ramadan ni, pergi bazar Ramadan tengok ada buah labu yang masak, sayur lemak dan sebagainya, orang pun nak beli. Kita pergi bayar siap-siap. Lagi kita pergi bayar. Mana segala sunnah Nabi kita kena setuju, kena sentiasa sayang sunnah Nabi. Kita tak mampu nak kahwin dua sunnah Nabi sebab ada halangan isteri tak bagi. Maka rekomenlah kepada orang yang boleh. Tak ada. Tak ada. Ada sepepak-sepepak hak lebih tu holor lah. Yang hak mana berani lah. Hak mana berani. Ambo takut. Ambo takut bini ambo ada tu. Ambo takut bini ambo ngeri, seram. Seram kau bini nak. Bukan tak berani mana dia mau. Bagi kat orang lain dululah Ustaz tak buat, orang lain pun tak buat juga. Berdoa lalu. Ustaz pakai jubah, apa pun tak pakai jubah. Tak. Bila nikah, ustaz nakut, kita lagi takut, dia kata. Padahalnya kita kahwin tu untuk apa? Adakah kerana nafsu ataupun ikut sunnah betul? Gitu. Jadi kalau kata sekadar-kadar nak bermain dengan nafsu, tak payah. Menyusah dan membebankan kamu. Sebab Imam Ghazali sebut, siapa yang bangkit di hari kiamat dalam keadaan sengit sebelah, itu tanda dia tidak berlaku adil kepada isteri dia. Mungkin kita boleh sorok atas dunia kan, sorok kat isteri tamu tak tahu. Tiba-tiba balik di akhirat, bangkit di kubur sengit. Bini kita pun tengok, aku belajar kitab dulu, kalau sengit gini, mana dia tak adil ni, mana tak adil. Rupanya dia nikah lain, kita tak tahu. Dah 10 tahun dah, anak 3 dah dengan hak nombor 2. Pakai-pakai sengit. Sebab apa? Giliran qasamah, giliran itu tak adil, nafkah tak adil, banyak benda lah. Banyak benda sebab adil ni bukan sama banyak Adil ini ialah sama rasa. Sama banyak tidak semestinya adil, tapi sama rasa. Maksudnya dia rasa yang isteri yang pertama kedua tu rasa itulah keadaan adil lah dia. Isteri pertama dia punya badan 66 mana kebesaran dia tu besar kan, kebesaran dia. Hak yang kedua ni 36 26 36. Ukuran dia maknanya solid molid lagi lah. Jadi bila dekat nak raya ni ke isteri yang pertama kita beli 5 meter kain.
Hak yang kedua tadi, kita beli 3 meter. Segi ukuran nampak macam tak adil. Tapi itulah adil. Serasa-rasa untuk dia. Mana adil lah. Orang kata mana adil? Itu 5, hak ni 3. Adil lah. Sebab serasa sepadan dengan dia. Si A, isteri yang pertama, kita tak boleh nak beli udang, sotong, apa sekali. Sebab dia penyakit gaul. Kalau sama-sama udang semua sekali, yang pertama lagi marah. Apa benda abang dah tahu dah, saya tak boleh makan, saya gaul. Beli udang beli saya lah tu. Menangis pula dia. Kita balik daripada Sabah dah, beli udang murah, sotong murah, ketan murah. Buat balik rumah pertama, mesti dia marah. Sebab kita buat balik udang, dia tak boleh makan. Rupanya dia makan ayam kampung je. Standard lah. Ayam kampung tak payah beli Sabah, sini pun bersepah. Adakah adil? Itulah adil, serasa-rasa dan sepadan dengan dia. Payah tuan-tuan. Bukan senang. Mana ayah ni? 2. 1. Tak berani. Ada bini sini? Tak ada. Kalau tak ada pun takut, aku menasabah bini aku ada kan. Bini tak ada pun takut kata nak bini 2. Dia kita masuk bini tak ada ni, kita tu yes, 2. Macam kedai kopi lah tak? Kedai kopi kita lah Johan. Wah, aku bini cik kedai kopi. Balik rumah. Rumah macam beruk mak ayah atas motor kat rumah lah. Bukan takut bini, hormat kan, hormat kat dia. Jadi ala kulli halnya, buat sunnah itu bukan dengan selawat, tapi buat segala sunnah itu dengan semampu kita. Ini yang malaikat itu akan sentiasa minta ampun untuk kita. Kalau malaikat minta ampun untuk kita, adakah Allah tak terima? Malaikat ni makhluk yang taat, makhluk yang tidak ada dolok dalik dengan Allah. Tugas dia memegang arash. Daripada sekarang tugas dia hamlul arash. Dia usung arash Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang dia usung arash. Walaupun berat. Sekarang Malik Zabaniyah jaga apa? Neraka. Panas neraka dah. Panas. Dia tak pernah takwil, ya Allah, bagilah Malik Ridwan jaga neraka sekali. Malik Ridwan jaga syurga, sedaplah dia. Nikmat, sejuk, macam-macam haruman dia. Saya jaga neraka, busung, hanyir, panas, tukarlah. Bawah sekali-sekala tukar, bawa buat shift. Dia tak ada. Hijatu itulah. Engkau turun rezeki, turun wahyu ini. Dia tak akan ada takwilan. Sebab malaikat tidak ada nafsu. Dia hanya ada akal, ketaatan kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. Dia sentiasa buat apa yang Allah perintahkan. Dia tak ada takwilan. Manusia ada takwil. Ada takwil manusia. Kenapa? Banyak soal. Baik. Qala ba'dul hukama. Berkatalah setengah hukama. Hukama ni orang yang hakim, orang yang bijaksana. Tu hukama. Ni dalam ni dia tak sama terjemahan dia ni dengan asal. Dia terjemahan ni dia tinggal matan asal dia tinggal ke matan asal. Matan asal ada qalal ba'dul hukama, berkatalah setengah daripada orang-orang yang cerdik pandai. Salamatul jasad fi qillatit ta'am wa salamatul ruh fi qillatil asab wa salamatud din fi salati ala khairil anam. Dalam terjemahan Rumi dia ambil ayat Quran terus. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dia tinggal yang ni. Sebab tu matan asal ni dia beza dengan terjemahan. Tak ada apa tu. Ada situ. Hak ni tak ada. Yang ni qala al-ba'dul hukama ada. Sini tak ada. Yang ni cetakan mana tu? Tak ada cetakan. Yang ni Al-Ihsan itu Telaga Biru. Intim. Yang tu lebih baik daripada yang ni. Sebab ia ni telah dia gugurkan matan asal. Kalau nak beli yang tu. Kalau nak baca lah, nak pakai rujukan. Yang ni tak ada matan asal. Dia telah gugurkan matan yang asal. Rugi lah.
Berkata sebahagian daripada orang yang cerdik pandai, salamatul jasad fi qillatit ta'am wa salamatul ruh fi qillatil asam wa salamatud din fi salati ala khairil anam. Apa dia? Sejahtera dan selamatnya jasad manusia itu kerana kurangnya makan. Qillatit ta'am, mana tubuh kita akan sihat, segar, bugar, tak sakit dan sebagainya kerana kurangnya makan. Bila makan banyak, ru'sun kullal khati'ah, mali'ul batni ru'sun kullal khati'ah. Perut yang sentiasa kekenyangan punca bagi segala penyakit. Mali'ul batan, mali' maknanya penuh, al-batnu perut. Perut sentiasa kenyang punca bagi segala penyakit. Kita pun fikir munasabah. Sebab bila kita kenyang jadi malah. Bila malah kita seleka jadi ular sawah makan kambing. Seleka tak bergerak. Bila tak bergerak, kenapa mudah orang budak-budak sekarang kena kecil manis, darah tinggi, kolesterol, jantung, berbanding dengan tok wan tok ki kita dulu. Sebab makan. Dia dulu nampak makan banyak tapi kerja dia banyak. Kita makan banyak, kerja dalam ekong, selengkar dalam ekong tak. Jadi tak ada pecah peluh. Jadi itu yang menyebabkan kolesterol, lemak, kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Berbanding dengan orang dulu. Jadi sini dia kata, orang yang cerdik pandai kata, punca ataupun selamat sejahtera badan kamu kerana kurang makan. Kuranglah makan. Ada makan? Tak ada kan? Mana ni? Tak ada. Alhamdulillah. Ikut kita. Ya tu kurang, bukan tak ada. Kurang. Mana patut lem cok jadikan chicken cok. Murah sikit. Contohlah wa salamatur ruh fi qillatil asam. Selamatnya, sejahteranya roh, jiwa dalaman kita ini kerana kurangnya dosa. Hati kita jadi gelap kerana dosa banyak. Ni. Contoh ni, perumpamaan. Air ni nampak daripada dalam kerana luarnya itu bersih. Betul? Kalau luar ini kotor, ni, kata dia ada warna ni. Nampak dah dalam, tak nampak. Dalaman tak akan nampak kerana adanya selaput luar, ada lindungan. Begitu juga hati kita. Hati kita bila ada lindungan daripada dosa, menyebabkan segala liang-liang lubang untuk dapat taufik, dapat hidayah Allah tertutup. Sebab hati kita tu, ya muqallibal qulub, duhai Allah yang membolak-balikkan hati. Dia pusing, kau tu pusing, kau ni pusing, kau ni. Dia ada lubang dia. Jadi lubang skru dengan nut ni nak kenal line dia. Kalau kenal line dia, sak terus masuk. Tapi kalau tak kena line dia, kita buat pusing-pusing, akhirnya dia akan loose. Tak masuk line dia. Maka hati kita pun sama juga. Sebab tu kena sentiasa belajar supaya kena ketuk. Mudah. Aku tengok dia tu sikit yang belajar tapi tak sangka semenjak bukanya surah Al-Qudus ni aku tengok dia. Lain betul lah. Adakah betul dia bertaubat? Ataupun dia buat-buat nak jadi AJK surau. Dia baik kat tu pula bahasa menata jahat otak. Dia mikir padahal kawan tu taubat betul. Dulu kita kenal dulu, belum masa jahiliah dia dulu, kita kenal dia masa tu dia 41 baru ambil universiti, jadi PTD 41. Sekarang dia 48, dia jadi orang. Kita pula syok sangka, ya Allah kau dia ni. Dulu tak pernah nampak surau. Tanya orang azan, dia duduk makan. Tanya hari Jumaat, dia keluar makan. Bulan puasa, dia makan dengan Ramasami. Tiba-tiba lain 48. Itu menasabah. Ataupun dia nak jadi AJK surau ni. Jangan. Orang dah berubah. Dia nak jadi manusia. Jadi hati tu. Pusing. Cap kena. Sebab itu kena banyak cari. Lubang tu dia ada tapi kena banyak cari. Jangan sampai lubang-lubang hidayah itu ditutupi dengan dosa. Asam tu dosa. Jadi sejahtera roh dalaman, jiwa, perasaan dalaman ni sanubari qalbun. Qalbun bukan kalbun. Saya ada qalbu. Qalbu bukan kalbu.
Semua Melayu saja tulis kalbu. Kalbu itu anjing. Qalbun itu hati. Beza. Saya ada kalbu. Aduh. Di mana kalbu kamu? Di sini. Kau ada anjing ya? Kalbu. Kalau kita kata kalbu arak gelap. Oh, kau ada anjing rupanya. Qalbu qalbu. Ya muqal qaf. Huruf qaf bukan huruf kaf. Qalbu. Ya muqallibah. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi roh dan perasaan, jiwa, sanubari itu benda yang sama. Maka nak selamatnya jiwa, sanubari, roh kita itu dengan kurangnya dosa. Kurangnya dosa. Dosa dia akan menggelapkan segala roh ataupun segala hati kita, menyebabkan susah. Banyak pengajaran dia pun. YouTube ada, Facebook ada, Instagram ada. Dengar ni ketam dengar, kuliah dengar, tak dengar di sekolah, dengar daripada rumah, tapi tak ada apa-apa perubahan pada diri dia. Tak ada apa-apa. Rejab sama, Syaban sama, Ramadan pun sama. Tak ada beza apa-apa. Tak ada nampak nak berebut pergi ke surau sebab nak sembahyang tarawih, tak ada. Biarlah kita bulan Ramadan sahaja pun tak apa dah. Kita rajin baca Quran bulan Ramadan, silakan. Kita rajin buat ibadat bulan Ramadan, silakan. Tak apalah, sebulan itu sahaja aku rajin, tak apalah. Ini bulan Ramadan pun tak rajin juga, apa lagi nak? Tak ada dah bulan yang paling mulia ialah bulan Ramadan. Tempat yang paling mulia Masjidil Haram. Sebab tu orang pergi Masjidil Haram dia jadi rajin. Rajin. Saya bawa jemaah yang buat umrah kan. Bawa geng-geng Metallica punya orang. Uish, kita baru balik sembahyang subuh, dia baru kali dengan kita. Pergi dah iktikaf Jumaat. Pukul 9 dah pergi dah. Kita pukul 11 baru nak pergi. Uish, hebat betul. Tasbih kiri kanan ni, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kayu kokak kat sini lagi ni. Uish, alim betul. Sebab kayu kokak itu menghindarkan daripada godaan syaitan, dia kata. Kokak. Subhanallah, 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 subhanallah. Balik Malaysia. Balik Malaysia tak? Engkau gila, aku gila, gila engkau, aku. Kau Malaysia. Bila pergi kat tanah haram, dia jadi sebaik-baik manusia. Tak apa dah. Biarlah. Orang kata, pergi Mekah baik, balik sini tak baik, tak apa. Sekurang-kurangnya dia jadi baik sekali pun tak apa dulu. Begitu juga bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan, ramai orang yang kaki maksiat, dia akan kurangkan maksiat atau berhenti buat maksiat. Kita sendiri pun kadang-kadang kita suka tengok Einstein kan, buat comel-comel. Orang Einstein kan comel dah, hidung terletak dah, lesung pipik ada. Nama apa? Hak lesung pipik tadi? Lesung pipik dalam tu. Hak berlakon ni apa? Hetrik Roshan tu. Nama apa? Kak, nama apa kak? Hak muka bulat tu. Apa? Preti Zinta. Ada? Mam. Tak kenal? Warok betul. Tak kenal. Nampak sangat lah macam budak pondok. Tak kenal. Preti Zinta tak? Kalau su pipik dalam putih dia tu. Comel budak tu. Kita pun halik tengok sebab comelnya dia tu. Tapi bila datang bulan Ramadan, nak tengok apa kat bulan puasa ni, automatik kita akan berhenti daripada buat maksiat bulan Ramadan. Tak apa dah. Ataupun dia rajin baca Quran, isyak bagi tahu. Isyak azan dulu baru kita sambung sikit. Seminit lagi. Jadi bila masuk Ramadan dia rajin baca Quran, dia datang nak tadarus, silakan. Walaupun dia baru dapat Iqra' 2 baru, terimalah dia sebagai ahli tadarus. Mana dia tak nak baca Quran yang laju, bagi dia 1 ayat 2 ayat je. Jangan kata ni tak boleh baca Quran, Iqra' duduk sana. Ini untuk orang yang laju-laju lah, 90 km sejam ke atas. Janganlah macam tu. Kita nak tadarus. Tadarus maknanya belajar. Darsun pelajaran, tadarus ajar mengajar. Kalau nak laju namanya tadras. Tadras. Derah habis. Ini tadarus untuk belajar. Jadi dia 2 ayat baca. Yang laju baca 2 line. Tapi masuk bagi hadiah nanti, bagi sama lah kayak pelekat tu.
Jangan pula hok baca 2 ayat bagi ke pekat nipis je. Nampak bintang berayung buat kain basahan. Yang baca banyak ni bagi pula tenung 7,000. Hok baca 2 ayat tenung 700. Beza ke pekat tuan-tuan tu balik tengok. Tenung berapa? Kalau tenung 700 itu kain basahan. Sebab dia jarang. Nampak bintang berayung. Cing nampak. Tapi tenung 7,000 dia rapat. Tu beza dia. Jangan tak tahu pula pakai beli je. Oh ni murah ni 3-10 ringgit. Memang 3-10 ringgit jarang macam tu. Bukan setakat bintang berayung. Yang hayung tu keluar kot kain blackout. Jarang sangat. Oh. Azan. La ilaha illallah. Allah. Khabas. Ad-du'a bainal azan wal iqamah du'a'un maqbulatun. Doa di antara azan dengan iqamah, doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas daripada doa azan, maka kita tambahlah doa-doa lain yang kita nak. Tu maksudnya. Sebab tu tempat yang mustajab doa, macam juga doa sebelum daripada berbuka puasa. Tolong ingat, tolong perhati baik-baik. Sebelum buka puasa, itulah tempat yang mustajab doa. Jangan kita lara dan lalai dengan benda-benda yang tak ada faedah.
Jadi kita kalau berbuka di rumah tak sama sekali, panggil anak-anak, panggil isteri sebagai duduk setempat buat halaqah, bacalah zikir-zikir munajat, kemudian berdoa sehingga azan. Kalau buka di rumah. Kalau buka di masjid pun sama juga. Orang lain tak nak buat, AJK tak nak buat, biarlah dia. Kita sendiri 5 ke 10 minit ambil kurma 3 biji, ambil nasi kos pinggir tak depan tu, tahlil lah. Sebab takut nanti kita tak ambil nasi, rugi. Nyebedah ke demo, duduk tengah nak tahlil, duduk jeling-jeling. Habislah. Aku nak ayam masuk merah tu, bahan kat orang dah. Aku nak sayat dengan tekuk je. Bedah ke dia dah. Jadi ambil siap-siap. 5 minit hingga 10 minit buat tahlil doa selamat. Setiap hari. Hentikan semua aktiviti di dapur kalau kita di rumah. Tak payah duduk nak masa tu lah nak panas nasinya nak apa. Kecuali tekan tak apa. Mana kita tak sibuk sangat itu elektrik tak apa. Tapi kalau masa tu juga nak minta goreng telur. Tok lelaki lah biasanya. Ya, telur dadah ada. Tak ada ke bang? Goreng telur dadah. Goreng telur dadah bini. Ikan kering. Goreng pula ikan kering. Siapa nak azan maghrib? Siapa azan maghrib? Allahumma lakasumna bika amalan wa Allahu akbar. Masa bila doa makbul? Doa makbul ni an-sha'im hatta yafturu, Nabi kata. Daripada seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Jadi bila? Sebelum dia buka puasa itulah makbul doa. Ketika perutnya kelaparan, dia masih lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah makbul doa dia. Jadi masa itulah kita panjangkan doa, tahlil, tahmid, takdis dan sebagainya. Janganlah masa tu sibuk nak telur dadah lah, telur mata kebab, mata lembu, mata kambing. Aduh, pelik betul jantan, nak bagai-bagai. Buat apa nasi khabu, tak ada kepuk minta kepuk, ada kepuk minta ayam bakar, ada ayam bakar minta ayam bakar, kambing bakar, ada kambing bakar minta daging bakar pula, ada bakar nak ikan celup tepung, ada ikan celup tepung nak pula telur asin. Ada belakang marah juga bazir basuh. Apa banyak sangat ni? Tak tahu bazir pulak dah. Tadi dia minta pulak dekat dengan maghrib. Kalau dia minta telur tu Kak, tahun ni nak makan telur, goreng telur awak tu lah. Wiwa tu ya. Nak sangat. Orang suruh buat tahlil doa selamat sibuk minta telur. Ambil makan telur mung tu lah. Dia jawab kat sekali, legih ni. Sebab apa? Sebab doa mustajab. Rugi kalau kita tak berdoa masa tu lah. Masa tu. Tinggal aktiviti lain tu kita tinggalkan. Kita tumpukan. Bukan lama, 5 ke 10 minit. Dan tak perlu nak baca lama. Allahumma lakasumna, Allahumma inna nas'aluka. No. Sebab dia bersegera berbuka bila orang azan sahaja. Bismillah. Allahumma lakasumna wa bika aman wa ala rizqika afdal. Itu kaedah dia. Bukan nak baca doa panjang dan sebagainya. Saya kena sekali. Doa buka puasa kan. Lawatan Panglima Datuk buka puasa. Jadi kita pun setakat Allah malakasumna tu bagi budak-budak lah baca. Kata saya lantiklah budak askar baca. Dia bila dapat mikrofon tadi, orang pun Allahu akbar, dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala panjanglah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad ta'ala halim yaqul wa ta'ala Allahumma la nusti sana'a alayka kama asna alaina. Habis selawat tafrijiyah nariyah imam, habis dibaca selawat tu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahumma lakas sunnah dak lagi. Orang azan habis dah. Panglima pegang kurma dah. Sebab saya ajarnya azan je puan. Tapi bila orang baca doa tak tergamuk nak makan, dia pegang. Panjang sangat doa dia ramah buah kurma. Allah. Sudah kita pun tengok. Sudah mampu aku lepas ni. Habis baca doa, dia ambil buah kurma, dia peletak. Dia tak buka puasa dengan buah kurma tu. Dia ambil air, dia minum air, dia bersenyap. Ustaz, ya tu. Siapa dia baca doa tadi? Budak askar Melayu tu, budak kita lah. Bagus tu, saya orang tu. Memang bagus dia baca doa. Tapi tak betul masa tu. Mulai hari ni, aku haramkan dia baca doa.
Kau je layak baca doa. Kau ada autoriti, dia tak ada autoriti. Jangan cakap banyak, tak nak. Jom semayang. Tak ada makan, ajak semayang dah. Alamak. Sebab apa? Tak kena kaedah tu. Orang tengah lapar yang baca doa panjang buat apa? Jadi bila azan Allah tu, Allahumma lakas sumpah. Sebab itu doa tu sebelum daripada orang azan. Baca Allahumma lakasumna, Allahumma inna nas'aluka, nak baca kunut nazilah, kamu bacalah sebelum orang azan. Bila orang Allahu Akbar, puak dah. Sebab apa? Sebab orang azan ni, bila dia makan dah. Sebelum dia azan, dia makan dah, betul? Silat-silat semakuk dah cendol. Dia dengar azan daripada radio, daripada handphone dia pun. Cubaan cendol. Allah, cendol lek sini lagi cendol. Tak percaya tanyalah Tok Bilal. Dia makan dia dulu lah. Pasal kita terlangu, Allah lambatnya buka hari ni. Pasal mu kena kecing ke Tok Bilal. Tok Bilal sini jangan buat hang. Jangan. Sak ambil je. Buah kurma sikit lidah. Allahu Akbar bagi orang lain. Ini duk dia makan cendol dulu. Lepas tu sedaknya oleh cikang. Surau orang pakai hantar belakang makan ni. Oh Tok Bilal, Tok Imeh duk belakang lek ni belakang mimbar ni penuh makan ni. Bersusun pijok ada makuk makan ni belakang ni. Tengok tak percaya. Ambo tahulah, ambo buat dah. Belum naik tarah jadi Tok Imeh masa Tok Bilal dulu lah. Minta maaf Bilal awak ada. Bukan Bilal sini tu. Bilal ada lelaki askar dulu. Masa jahiliah dulu. Jadi segera buka puasa tu, itu kaedah dia. Sebelum daripada buka itu tahlil ataupun doa dengan tenang. Banyak yang boleh kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama sikit lagi pada hukamat tadi, wasalamatud-din, selamatnya agama kamu fi salati ala khairil anami, kepada selawat di atas khairil anam, iaitu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat dan sejahteralah agama kamu bila kamu sentiasa ikut sunnah Nabi. Habis cerita begitu ya. Dia kata selawat ke atas khairul anam, sebaik-baik manusia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata selawat ini ialah ikut sunnah Nabi, mu akan selamat. Sebab Nabi dia hidup pada zaman tak selamat. Dia hidup pada zaman orang berzina, orang minum arak, orang buat perbuatan keji semua. Nabi zahir dalam keadaan masyarakat yang ketika itu leka buat maksiat. Tapi Nabi zahir untuk menghapuskan semua sekali maksiat yang ada. Itu yang susah. Sebab tu bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Nabi kata Islam ini bermula gharib, asing. Orang nampak agama apa macam ni? Nak berzina tak boleh, nak minum arak tak boleh, nak berjudi tak boleh. Tak boleh ikut. Bermulanya Islam itu gharib, asing, orang nampak pelik. Wa sayaudu ghariba, suatu hari nanti dia akan balik semula di akhir zaman gharib. Orang rasa keterasingan. Bila buat Islam, orang rasa pelik. Fatuban lil ghuraba, berbahagialah bagi mereka yang keterasingan ini. Maksudnya dalam keadaan orang tolak Islam, kita pegang Islam, kamu akan bahagia. Nabi kata. Saya naik kapal terbang sekali ni. Waktu tu waktu subuh sekejap je. Saya pun sembahyang. Saya sembahyang sambil duduk. Allahu Akbar. Saya pegang kursi depan. Nabi Fatihah, Allah, Sami Allah. Ada seorang budak dalam umur 4 ke 5 tahun pandai bercakap dah. Dia bagi tepuk paha saya. Uncle, rumah uncle tak ada sejadah ke? Uncle, rumah uncle tak ada sejadah ke? Maksudnya kena sembahyang kat rumah. Tak boleh sembahyang dah kapal terbang. Dia rasa pelik bila tengok satu kapal terbang ada 400 orang, hanya seorang yang sembahyang. Budak rasa pelik. Saya duduk Sarawak naik bas daripada Miri nak pergi ke Kuching 14 jam. Dalam ramai-ramai saya seorang saja sembahyang subuh. Dalam ramai-ramai tu saya seorang sembahyang subuh. Saya kata orang lain semua tak sembahyang. Sebab subuh tak boleh nak jamuk dengan mana-mana sembahyang. Turun tepi kedai makan, kedai Iban. Masa tu tak ada RNR di Seri Aman tu, tak ada lagi, kosong. Jadi berhenti kedai makan Iban. Anjing. Driver dia Apuk ni Iban lah.
Kata, "Puk, aku mau solat dulu." Kata. "Mana mau solat itu kotor itu anjing itu. Tak ada surau, musola tak ada." Kata, "Tak apalah, aku ambil kotak. Ambil kita Cina, kita Iban tadi, ambil kotak. Saya ambil air mineral, saya ambil semayang. Saya semayang tepi tu. Anjing duk tunggu tepi. Anjing duk tunggu, saya semayang. Kita ada semayang tu. Dia kata, semayang sini. Iyalah. Di mana ada tanah, di situ boleh aku bersujud. Kata, kita seorang semayang. Satu bas semayang. Satu bas tak semayang pun dia kata. Mana aku tahu, kata. Aku lepas ni habis dah pukul 6 lebih dah habis dah subuh. Tak boleh lah. Satu bas ada 40 orang. Seorang je semayang. Yang lain yang bukan ketayak apa semua tak semayang. Bukan nak kata kita ni jadi kaki semayang, tidak. Tapi naknya Islam tu gharib, pelik, asing. Bila kita nak buat Islam, orang akan nampak asing. Maka berbahagia, saya ambil yang tu. Berbahagialah bagi mereka yang keterasingan ini. Itu jaminan Nabi. Mana berbahagialah bagi mereka yang beramal dengan Islam walaupun orang lain tolak. Orang lain tolak Islam, tak nak hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tetap pertahankan nak hukum Allah Taala. Kamu akan selamat, Nabi kata. Sama ada engkau berjaya tak berjaya itu bukan urusan kita, tapi urusan kita ni ialah mempertahankan agama Allah. Walaupun kita ada 2 orang pun tak apa. Allah tak tanya kau menang ke tidak. Tak. Allah akan tanya apa yang kamu buat untuk Islam. Adakah kamu bersama dengan Islam? Ingat tuan-tuan, takut nanti kita tidak bersama dengan Islam. Kita rasa, aku nak Islam. Tapi bila pilihan raya kamu tak sokong Islam. Ustaz, saya dah sokong Islam Ustaz, tapi YB saya tu lompat parti. Itu dia punya pasal lah kan. Itu saya no comment lah. Lompat parti, nak tanya orang lain lah. Dia ada akta dia, lepas ni kena susun akta, tak boleh lompat parti. Kesian pengundi dia. Contoh mudah yang begitu. Tapi kita tetap kena bersama dengan Islam. Sebab selamatnya agama kamu itu dengan selawat kepada sebaik-baik insan, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Itu beramal dengan Islam, maka selamat. Ini kata-kata hukamat, walaupun dia bukan kata-kata Nabi atau sabda Nabi, tapi sebenarnya dia adalah merupakan kata kunci dalam kehidupan kita. Nak selamat diri badan, kurangkan makan. Nak selamat jiwa perasaan, kurangkan pendosaan. Nak selamat agama kamu, ikutlah khairul anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah dia. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, yakni ikhsyallah. Ini baru masuk tajuk dia. Bertakwa kepada Allah artinya takutlah kamu kepada Allah. Barulah masuk tajuk khaufun. Mana seorang yang takwa, orang yang takut kepada Allah. Mana takut kepada Allah? Hari Jumaat kemarin baru sebut, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa jua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu orang yang berjaya dunia dan juga di akhirat dengan takwa. Pesan khatib setiap minggu bertakwa. Apa takwa? Buat yang diperintah, tinggal yang dilarang. Maka kita takut kepada Allah. Takut Allah tak terima takwa kita, takut Allah tak terima ibadat kita, dan takut Allah bukan leka, takut Allah murka kepada kita dengan maksiat yang kita buat. Maka kita rasa takut. Itu ikhsyau, rasa bimbang.